Assalamualaikum semua, apa khabar? Kami di Nissan Glamoury dan baru saja pandu uji Almera Serba baru. Ya, yang turbo ni, yang turbo. Jadi rakan-rakan media ni baru nak pandu. Kami baru sahaja lepas pandu. Ada 3 varian yang dipersembahkan hari ini. Mari kita lihat dengan lebih terperinci setiap varian yang ada. Kita mulakan dengan varian VL. Kita takkan perincikan sangat perbezaan antara varian pada hari ini. Tapi cukup untuk kita umumkan bahawa harga anggaran yang diberikan adalah sekitar RM80,000 untuk varian paling rendah. Varian yang kedua iaitu VLP adalah RM80,000 juga, tapi RM80,000 atas lah. Dan yang paling tinggi VLT, yang ini sekitar RM90,000. Yang bagusnya ketiga-tiga varian ini mendapat sistem ADAS ataupun Advanced Driver Assist, iaitu front collision warning dan juga front emergency braking. Jadi tiga-tiga ni dapat sistem macam ASA 2.0 yang kita nampak di Perodor lah kan. Jadi dah ada dalam kereta ini. Dan untuk varian-varian yang tinggi pula dapat tambahan blind spot warning. Kalau dibandingkan dengan spesifikasi Thailand pun, spesifikasi Malaysia adalah dikatakan paling tinggi. Apakah ciri-ciri utama selain daripada ADAS itu? Sistem ADAS tu ada juga fungsi Intelligent Around View Monitor, yang ni kamera 360 darjah, tak boleh nampak selagi enjin tak menyala. Dan fungsi ini juga memberikan peranan sebagai Moving Object Detection. Moving Object Detection ni maknanya kalau kita terhenti di lampu isyarat, contohnya ada orang datang sekeliling, audio padam. Kalau orang datang dekat sekeliling, ada orang macam sama ada basikal ke, ataupun orang niat jahat nak datang pecah cermin ke, dia akan bunyi-bunyi lah dan beri amaran. Selain daripada tu, Hill Start Assist dan lain-lain fungsi-fungsi bantuan pemanduan pun ada. Untuk varian yang tertinggi ada blind spot warning system dan rear cross traffic alert juga. Dah padam. No key detected. Jadi sini ada skrin 7 inci, sini pula ada skrin 8 inci. Skrin 8 inci ni ada advanced touch screen katanya, tapi tak ada Android Auto, ada Apple CarPlay je. Saya tanya-tanya boleh tak kalau pakai APK, dia orang kata mungkin kena block. Alamak, power save. Jadi kat sini sebenarnya boleh lihat macam-macam jenis fungsi. Ada 9 paparan skrin di sini yang boleh kita pilih, daripada fungsi biasa-biasa, suhu enjin dan sebagainya, sampai ke penggunaan ADAS. Malang sekali masih tak ada sistem pemanduan berkendiri dari segi adaptive cruise control ataupun gerak luncur automatik berfungsi radar. Jadi tak bolehlah main lepas steering aja dan memandu sendiri. Keseluruhan dalaman ni nampak banyak beza lah bandingkan dengan yang lepas. Ini dah permukaan lembut, yang ni tak lembut tapi nampak macam lembut. Jadi dah cantik lah, jauh lah lebih cantik. Tengok steering ni pun lawa. Kerusi ni pun dah jadi kerusi yang bukan segmen murah-murah. Dia dah jadi kerusi yang okey lah. Banyaklah dia orang cerita pasal zero gravity lah apa semua, yang tu tak perlu dengar sangat. Yang pentingnya kerusi dia tegap dan cukup besar. Apa lagi ada dalam ni? Katanya ergonomik dah ditambahkan. Ada 3 port USB, 2 di sini, lagi 1 di sini. Dan adakah lagi 1 di belakang? Katanya ada 3 port USB. Jadi ni yang soket. Dan ini spot buttonnya kat sini.
pelik sikit sport button dekat sini. Dan tiada pedal shift. Kereta ini datang dengan enjin 1.0 liter turbo 3 silinder dan transmisi CVT. Mari kita keluar balik cerita pasal pemanduan dia. Sebelum cerita pemanduan, kereta ni sebenarnya lebih besar, lebih lebar, lebih panjang. Jarak antara dua roda ni pun, wheelbase pun lebih panjang, tetapi bumbungnya lebih rendah. Keseluruhan lebih rendah. Kenapa? Nak lebih sporty lah. Tapi katanya ia tak menjejaskan ruang dalaman. Tetap ruang kabin lebih besar dan ruang boot belakang pun 480 lebih liter, memang memberikan keluasan yang lebih daripada memadai. Itu dia. Bibir dia masih agak tinggi, tapi tak dapat nak dibantulah kalau nak ada ruang dalaman sebegitu ya. Okey lah. Dan kalau kita bawa turun, mari kita bawa turun kerusi depan tu, tengok. Oh, ini varian terendah VL, dapat kerusi pabrik saja. Kalau kita turunkan kerusi, dekat sini nampak masih agak tinggi lah. Dia punya beza antara paras kerusi tu, jadi kita tak dapat ruang yang rata sepenuhnya daripada belakang sampai ke depan. Tapi sekurang-kurangnya kerusi ni jatuh agak rata. Dan bolehlah kita himpunkan barang-barang kat atas sini. Semua ada rest. Dan ni yang kita tak nampak tadi, ada juga di belakang port USB, tapi tak ada corong pendingin hawa di belakang. Dan cangkuk teh tarik pun tak ada di belakang ni, nampak gayanya. Ya, saya tak jumpa cangkuk teh tarik. Depan pun tak ada cangkuk teh tarik. Jadi betul lah, benda-benda macam cangkuk teh tarik ni hanya kereta Malaysia je yang ada fungsi-fungsi ni. Nampak memang agak kemas lah keseluruhan. Moden lah juga. Kita alih perhatian kepada enjin pula. 1 liter turbo 3 silinder, menghasilkan 100 PS sahaja dan 153 Nm torque. Nampak macam tak banyak je, tapi 153 Nm torque itu dihasilkan serendah 2400 RPM. Itu dia, 152 Nm torque. Dan kalau nak dibandingkan dengan Ford 1 liter EcoBoost turbo tu, memang tak dapat nak lawan lah. Yang tu sehingga 125 PS dan juga 170 lebih Nm torque. Tapi kalau dibandingkan dengan enjin yang mungkin bakal diperkenalkan pada SUV Perodua akan datang, yang kita nampak juga pada Daihatsu Rocky dan Toyota apa tu, tak ingat nama dia, Race ke? Toyota Race. Yang itu lebih rendah. Yang itu tak sampai 100 PS dan juga torque tak sampai 150. Tak silap 140 Nm saja. Okey, kami dapat pandu dalam 20 minit masa perjalanan tadi. Memang tak berapa memuaskan, tapi cukup untuk kita dapatkan satu sikit pengenalan lah tentang pemanduan kereta ini. Itu dia, bontot dia yang sangat-sangat berbeza berbandingkan yang lepas. Baru saja tadi saya nampak kereta Almera yang generasi sebelum ini. Agak sedih, sayup hati bila tengokkan bentuk rupa belakangnya sebelum ini. Balik kepada pemanduan. Pemanduan dia yang saya benda pertama yang saya nak sebutkan, enjin dia cukup bertenaga untuk kawasan bandar. Tapi untuk lebuh raya dengan muatan penuh tak pasti, yang tu kena cuba. Yang kedua, enjin walaupun 3 silinder sangat lancar. Sangat lancar dan merdu, tiada masalah getaran atau gegaran langsung. Malahannya bunyi dia tu sehingga ke RPM merah 6000 lebih
masih tak rasa macam dia meneran ataupun terpaksa sangat bekerja kuat. Itu yang kami sangat hairan lah. Yang ketiga adalah turbo dia tu. Penyampaian kuasa tu pula yang tak berapa memuaskan. Ia lancar, sama juga seperti enjin ya, tapi dia memerlukan masa sikit untuk kuasa itu sampai ke sistem pacuan. Jadi dalam kesesakan lalu lintas, kalau kita nak kuasa serta-merta untuk mengemudi di celah-celah trafik dan kesesakan, macam ada sedikit lambat lah. Maklum balas tu agak lambat daripada kaki kanan kita semasa mengenjak minyak dan kuasa. Transmisi CVT tu sebenarnya agak bagus. Ini adalah generasi terbaru X CVT. Memang sangat bagus sebagai CVT. Ia berfungsi seakan transmisi automatik biasa, akan tetapi ia tetap tidak dapat menampung ataupun membantu kelembapan enjin itu untuk memberikan pacuan secara serta-merta. Yang tu kita kena pandu lagi. Mungkin ini ada adaptif. Adaptif tu maknanya dia boleh laras dan belajar ikut kita punya cara pemanduan. Mungkin sistem-sistem sekarang macam tu. Jadi kalau kita dapat pinjam kereta ini untuk pakai lebih lama, mungkin dia mempelajari cara memandu kita dan adaptasikan untuk cara atau gaya pemanduan yang lebih kita inginkan. Tapi macam mana pun, keseluruhannya ini adalah satu lonjakan ke hadapan yang agak besar untuk Nissan. Dan boleh nampak para media lain semua pun sangat-sangat teruja lah dengan Almera ni. Kalau tanya orang Tanjung pun lagilah, dia orang cakap sikit punya lama dia orang menanti kereta ni, kerana kereta ini bakal membawa balik nama Tanjung ke puncak ya. Dah lama Tanjung agak tenggelam kerana tidak mempunyai model hangat seperti ini. Tapi sekarang model hangat dah keluar. Malangnya lah untuk Tanjung, model hangat keluar di kala Honda City serba baru juga bakal dilancarkan. Volkswagen pula tak tahu dengan Polo Vento tu akan dikeluarkan apa-apa kereta baru ke tidak, tak tahu. Tapi Vios tu tetap menjadi resepi yang orang ramai gemar. Dan jangan lupakan pula pemain-pemain kebangsaan kita, iaitu Proton dengan Persona. Sekarang jualan Persona sikit punya baik. Tengok tu, banyak yang dibincangkan, macam-macam, segala-galanya ditelitikan oleh para media. Semua ditanya, semua disoal. Dan orang Tanjung memang seronok lah. Dah lama tak dapat bersembang macam ni pasal sebuah kereta kan. Tengok, rancak, seronok. Dia. Yang diceritakan tu juga adalah kerangka ya. Kerangka kereta ni dah banyak ditingkat tarafkan untuk memastikan pemanduan yang sebelum ni Almera taklah dikenali sangat sebagai memberikan pengalaman pemanduan yang baik. Tapi untuk kereta ni, kerangka dia, chassis dia, suspension, semua dah ditalakan khusus untuk memberikan pemanduan yang lebih baik berbandingkan generasi yang lepas. Dan saya boleh rasa memang agak sedap lah bawa kereta ni tadi, walaupun jangka masa singkat saja. Tapi ia memang adalah peningkatan lah daripada generasi lepas. Itu dia. Persoalan terakhir, adakah anda mempercayai kereta berenjin turbo dalam segmen ini? Kereta belasahan seperti ini untuk dipakai lama sehingga habis loan 9 tahun, adakah anda mempercayai enjin turbo? Walaupun enjin turbo yang bukan berkuasa sangat tinggi, macam mana? Apa pula dengan ini pusat servis Tanjung ni? Macam mana dengan reputasi servis ataupun khidmat selepas jualan? Harus dinyatakan juga
kita nampak brosur sini. Oh, dah terbalik ni. Diberikan juga 5 kali servis percuma ya, untuk pembelian kereta ini sekarang. 5 kali servis percuma dan merangkumi alat ganti serta labor ataupun upah, semua diambil kira. Jadi percuma 100%. Alat ganti dan labor semua ditanggung beres untuk 5 servis pertama. Sila komen dan nyatakan ada apa-apa rasa sangsi tentang kereta ini, ataupun anda juga sangat-sangat teruja. Tolong tinggalkan komen dan memberikanlah hujah-hujah yang bernas, serta membantu untuk para penonton lain membuat penilaian pembelian masa akan datang. So mari berkunjung ke mana-mana showroom atau bilik pameran Tanchong serata Malaysia, Sabah dan Sarawak juga. Yes. Mulai esok Sabtu 5 hari bulan September. Selamat membeli belah. Thank you.